jumlah pesakit yang sedang menunggu untuk mendapatkan organ negara ini adalah sebanyak 9,492 individu dan buah pinggang sahaja dah mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 9,237 pesakit. 19 daripada 10,000 orang akan dapat diselamatkan apabila didermakan organ untuk meneruskan hidup. Ia menimbulkan persoalan di MKR, kenapa masih kekurangan penderma negara kita? Ada penghalang ke untuk rakyat untuk menderma organ ni? Hey, what's up guys? Hari ni korang bersama dengan host Ken dengan show kita iaitu nama kita Nur Farah Hazi. Hai Nur Farah. Hi guys. Selamat berkenalan. Good morning. Cerianya hari My name Boleh introkan diri? Sure. So, hi guys. Good morning. Assalamualaikum. My name is Nur Farah Atira binti Zamzuri. Jadi korang boleh panggil saya Farah. So, I sebagai jururawat swasta sekarang bekerja, and then my age is 27 years old. Hope we have fun today. Memang fun apa ni. Oh, kita pun topik kita pun sesuai dengan Farah sebab Farah pun kerja nurse. So topik ni sesuai lah untuk Farah. Okey, terima kasihlah Farah sebab atas kesudian bersama-sama dengan Ken hari ni untuk kita berkongsi pendapat dengan topik kita hari ni. Okey Farah, kita teruslah, kita tak ada nak buat bercerita ke apa, kita teruskan ke soalan pertama. Boleh ke? Okay. Sure, Ken. Okay, untuk soalan pertama ni agak sensitif lah kan. Dan kenapa, kita teruskan. Soalan pertama, kita ambil nafas dulu. Relax. Okay, dalam banyak-banyak kaum Cina dan kaum India ada paling banyak menderma organ kat negara kita ni. So soalan dia, kenapa orang Melayu tak nak menderma organ ni? Kerana bilangan kaum Melayu menderma organ sangat rendah. Padahal fatwa kebangsaan kata hukumnya harus. Kenapa boleh berlaku ni? Okay, thank you for the question. So, bagi pendapat saya, kenapa orang Melayu tak menderma sangat? Kerana sebab orang Melayu ni dikatakan macam kita ni menganiaya mayat tu lah kan, kalau ikut macam orang zaman-zaman dulu kan, atau atuk kita kan, kalau kita macam menderma ke macam kita menganiaya, macam sesuatu dalam badan kita hilang kan. Tetapi itulah punca kenapa orang Melayu tak suka macam adik keluarga dia ke, lepas tu macam saudara terdekat ke untuk menderma organ. Tetapi itu punya perspektif sebenarnya kena ubah lah. Kita kan dah zaman maju sekarang. Jadi macam bukannya fatwa lama tu tak boleh guna. Cuma kita kena menukarkan persepsi orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Macam itulah lebih kurang. Sebab kita ada juga fatwa mengatakan kan boleh harus kan kalau untuk menderma kan. Tapi dia ikut orang jugalah sebenarnya. Mengatakan menganiaya mayat tu sebenarnya kalau tak silap saya ada juga yang doktor-doktor sekarang diorang dah mengkaji tau benda ni. Jadi mengikut diorang itu tidak dikira menganiaya mayat lah sebenarnya, macam tu lebih kurang. Oh, di hospital kerajaan hospital swasta untuk Farah, ada ke dia banyakkan cerita pasal derma organ ni? Itulah, bagi hospital swasta nampak macam kekurangan lah untuk kempen-kempen menderma ni. Ini more kepada kerajaan biasanya. Hospital kerajaan biasanya yang macam berkempen, lepas tu mempromosikan kempen derma organ ni. Sebab mengikut hospital swasta, dia kadang-kadang macam mempermainkan kos jugalah, lebih kurang macam tu. Jadi itu mengapa salah satu faktor kenapa kurang kempen-kempen menderma organ dari segi hospital swasta lah. Dia asyik-asyik babit ke kos kan. Yelah, itu pun saya ada tengok Google, harga berapa cm je kulit ni pun dah beribu-riban. Itu kalau boleh beli iPhone lah kalau boleh beli iPhone.
Okeylah, kita ke soalan kedua. Adakah ini sebab dari negara lain? Mana-mana kempen pun diorang menemukan organ, diorang perlu banyak maklumat. Tak maklumat, database, interaksi. Sebab sana diorang kat sana diorang tak kisah sangat pasal organ ni kan. Diorang pun kalau sebagai contoh negara yang beragama Kristian, diorang masuk je dalam keranda dan tanam dengan keranda sekali. Jadi mengikut umat Islam kena kait kapan, kita bawa satu badan kan. Okey, kenapa untuk demo organ ni di kuasa pujuk amat diperlukan? Oh, okey. Kenapa kuasa pujuk amat diperlukan? Kerana kita negara Malaysia kan more kepada Islamik. Jadi tapi kita kan satu Malaysia kan, jadi ada juga Kristian, Indian, Chinese, tapi untuk negeri Malaysia ni kita sebenarnya kena tukar persepsi lah orang Melayu zaman sekarang. Jadi sebab kita kan macam kita kan orang Melayu kan macam mengikut tradisi, lepas tu mengikut macam pepatah-pepatah orang Melayu. Kita kan menterapkan macam mengukuhkan nilai-nilai murni Melayu tu. Jadi sebab itulah salah satu benda derma organ ni kan kadang-kadang macam tak dapat sambutan sangat sebab kita ni macam mempertahankan lah lebih kurang macam tu. Kita macam statekan satu benda tu je. Macam orang kata okey derma organ ni kan macam mak anaya mayat macam tu. Jadi kita dah macam lekat tau benda tu. Jadi macam perspektif orang Melayu ni dia macam okey derma organ ni macam mak anaya mayat. Lepas tu kita pula macam kalau macam generasi muda ni sekarang kan kadang-kadang kan diorang tak tahu apa kebaikan dia, apa memang ada kebaikan ada keburukan. Tapi dari segi tu kita kena macam banyakkan ilmu-ilmu lah macam macam maklumat-maklumat macam tu. Kita kena morekan kebaikan kepada keburukan lah macam tu lebih kurang. Sebab kita orang Melayu ni benda ni agak sensitif jugalah sebenarnya nak sentuh sebab derma organ kan kita umat Melayu ni dia macam sensitif, sesuatu yang sensitif lah. Tapi bagi macam tapi bukannya orang Melayu saja, sebenarnya kadang-kadang pun orang Chinese, orang India macam macam orang putih diorang tak kisah sangat. Tapi kalau Malaysia dia kadang-kadang bukannya orang Melayu je, majoriti ramai juga rakyat-rakyat lain pun sama je lebih kurang. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kuasa pujuk ni sebenarnya amat diperlukan lah sebab kita nak kena tukar persepsi daripada zaman-zaman dulu kepada generasi-generasi yang muda macam tu. Itulah, orang sekarang pun dia nak kuasa pujuk pun diorang lain macam juga. Abang-abang handsome lah. Marilah berdebat. Betul tu. Dia orang sekarang pun senang, orang kata melting. Dapat pula orang kata dapat nurse yang cantik ataupun jururawat lelaki pun yang handsome. Siapa je tak nak kan? Okay, tak kisah dah organ dia. Orang kata dah bagi hati. Orang dah bagi hati dah. Itulah. Okeylah, kita ke soalan seterusnya. Farah okey? Boleh? Boleh, teruskan. Okey Farah, adakah kerajaan ini sekarang kita tak kerah sangat kuasa yang secukupnya untuk derma organ ni? Bagi contoh macam Farah tadi sebagai hospital swasta, Farah kata kurang. Tapi hospital kerajaan banyak. Kita ambil sebagai apa antara yang patut kerajaan buat ialah kita hantar pegawai ke setiap kampus kat Malaysia, explain kat student-student ni bagi diorang kadang student ni tak tahu apa-apa. Apa tu derma organ? Boleh ke derma organ ni? Kita bawa lah satu macam pegawai dan ustaz bercerita kan pasal derma organ ni kan. So boleh ke Farah kalau kita buat macam tu? Bagi persepsi saya sebenarnya itu salah satu
Okay, sorry. Itu salah satu apa tu usaha yang bagus jugalah, sebagai macam kita hantar pasukan kan pergi ke kolej-kolej untuk apa tu berinteraksi dengan orang masyarakat generasi baru-baru ni kan tentang pertukarkan persepsi diorang pasal penderma organ ni. Tetapi selain daripada tu juga pihak kerajaan ke ataupun unit badan-badan yang berkenaan ke macam buat kempen lah, macam contohnya bukan setakat kolej sahaja, kita pun nak nak memperbanyakkan lagi macam dengan masyarakat-masyarakat. Jadi mungkin boleh buat dekat shopping mall ke, lepas tu macam kalau ada event-event macam pesta buku ke apa kan, macam berkaitan dengan kesihatan ke apa ke, boleh buka macam boleh buka booth ke, kita terangkan kepada masyarakat Malaysia ni apa kebaikannya berderma organ ni. Sebab kita bukannya fokus untuk generasi muda. Kita juga nak fokus kepada pelbagai generasi lah, generasi tua macam tu. Jadi kita tak nak fokus kepada generasi muda sahaja, kita pun nak fokus kepada yang generasi-generasi yang tak ada nak berkatakan berumur sangat kan, macam pertengahan macam tu. Jadi kita sebenarnya pasukan-pasukan ni sebenarnya kena giat aktif lah, sebab kalau kita tengok dekat Malaysia ni kan, kita jarang nampak kempen-kempen berderma organ. Dalam macam kalau dalam setahun 2 tahun tu macam sekali 2 kali macam tu. Jadi unit apa ni yang berkenaan tu kena giat aktif lah dalam bidang-bidang dalam kempen-kempen berderma organ ni. Jadi supaya masyarakat tahu apa kebaikannya berderma organ macam tu. Kalau macam tu pun boleh juga kebaikan-kebaikan derma organ ni. Sebab Farah nak tahu tak Farah, kita sebanyak rakyat Malaysia ni dah 33 juta. Tapi yang hanya yang pengikrar penderma organ ni hanya sebanyak 300,000 ada dekat 400,000 daripada tahun 1997. Itu tak sampai berapa persen pun untuk kita 33 juta tu. Punyalah sikit. And then bila dah ada masalah tu, masalah ni ramai yang menunggu. Macam saya cerita kat intro saya tadi, ada 19 orang daripada 10,000 orang je yang berjaya sambung hidup lepas dia orang derma organ. Sebab beraturnya lama, beratur panjang untuk tunggu satu organ. Lagi-lagi pinggang ni yang paling banyak sekali kat Malaysia ni. Okey, kita ke soalan seterusnya. Orang Malaysia ni ada masa dia tak nak pun menderma, tapi bila dia tahu salah seorang keluarga dia kena, baru dah nak cari kawan. Orang relatif, tolong derma lah, apalah, padahal darah tak kena. Adakah orang Malaysia kita ni selfish? Nak katakan selfish, tak juga. Sebenarnya is more kepada mudah sebenarnya. Sebab kalau macam kan kita kan berderma organ. Jadi kalau derma organ tu kita kena cari yang sepadan tau dengan kita. Jadi kalau tak silap saya, kebanyakannya yang sepadan tu adalah ahli-ahli keluarga kita tau. Ahli-ahli keluarga macam sepupu-sepupu kita kan. Jadi sebab itulah kepada kenapa rakyat Malaysia diorang yang more kepada selamatkan diorang punya family macam tu. Jadi sebab kalau nak cari orang luar kan, kadang-kadang kan macam kita kan rakyat Malaysia ni kan more kepada keharmonian keluarga. Kita kan saling kasih sayang antara keluarga lah. Kita more kepada rakyat Malaysia ni more kepada kasih sayang antara keluarga sesatu sama lain. Jadi diorang bukannya tak nak tolong antara macam orang luar. Cuma diorang nak macam utamakan keluarga diorang. Sebab bagi rakyat Malaysia, apa-apa keluarga dulu. Jadi sebab contohlah kalau kita kan nak macam kita kan ada darah kan. Jadi kita macam contoh bagi A dengan B. Jadi kita tak kenal orang A ni, tapi keluarga kita orang B ni. Jadi kita tentu nak selamatkan keluarga kita. Sebab dia apa-apa kita kena ada keluarga. Bukan kita tak ada bukannya kita macam mana nak panggil
bukannya kita tak suka tolong orang luar, tapi kita more kepada keluarga lah. Sebab rakyat Malaysia ni kasih sayang keluarga amat kuat sekali. Sebab apa-apa masalah pun kita dengan keluarga. Lepas tu kalau ada masalah ke, contohnya macam kan contohnya kan kita dah menderma. Lepas satu keluarga tu macam dia lagi mengeratkan silaturahim tau. Macam apa tu, tak silap saya kan ada seorang lah apa ni dululah Passion. seorang patient saya kan dulu kan, dia ni dah lama tak jumpa tau anak-anak dia, sebab terpisah lama tau. Sekali macam ayah dia ni kanser, tak silap saya ayah dia kanser, jadi diorang perlukan macam tak silap saya stem cell. Jadi dia cari anak dia yang hilang tu, dia cari anak yang hilang tu untuk macam get together. Jadi kat situ kita boleh nampak macam Malaysia ni walaupun jauh mana pun keluarga tu dia tetap nak tolong jugalah, macam tu lebih kurang. Dia alih-alih dia macam dia punya slogan kerajaan kita lah, keluarga Madani. Macam tu. Sebab kita bukannya selfish, nak kata selfish bukannya selfish sebenarnya. Cuma kepada kita rakyat Malaysia ni pentingkan keluarga sebenarnya. Itu sebenarnya salah satu kebaikan sebenarnya, sebab kalau derma organ ni more kepada biasanya ahli keluarga lah. Kita keutamaan ahli keluarga sebenarnya. Macam itulah lebih kurang. Dia apa yang passion Farah dia stem cell, and then dapat tak jumpa anak dia balik? So far alhamdulillah lah dia dapat, cuma hajat tak tersempayan lah sebab dia dah cancer stage 4. Jadi dia nak buat nak ujung-ujung dah. Lepas tu masa nak buat tu sedih jugalah, masa-masa nak jual tak ada empati lah, sebab dia last dia jumpa anak dia. Lepas tu sebelum nak buat tu lah, dalam seminggu ke 2 minggu sebelum tarikh operation tu dia dah meninggal, macam tu. Jadi kita sebagai seorang jururawat ni macam macam sedih lah. Sebab benda tu boleh macam kita boleh ikhtiar tau, macam tu. Rasanya dia nak jumpa anak dia je. Betul tu. So dah hajat dia dah sampai, dia pun pergi. Itulah. Tapi anak dia nak buat yang stem cell tu. Dia kalau macam kalau kalau patient tu dah tak ada ni lah, macam tak ada apa-apa dah lah, macam tu. Sebab kan kita kan tujuan kita nak selamatkan tu, tapi macam kalau dah tak ada macam tu je lah. Faham. Dia stop sampai situ je lah. Kadang seterusnya macamnya soalannya sama je. Kiranya orang menderma organ ni cakap je dekat media sosial orang Malaysia dia prihatin, tapi sebenarnya kita kurang prihatin dengan orang luar sebab lebih kepada keluarga kita kan. Betul. Okeylah, soalan seterusnya. Patut ke kita mengenalkan Optim? Sebagai contoh saya cerita dekat Singapura. Warga Singapura dia automatik dia akan terus menjadi penderma organ. Rakyat dia automatik menjadi penderma organ, tapi and then dia akan request, kalau sebagai contoh saya tak nak penderma organ, saya akan request dekat jabatan kesihatan, saya tak nak derma organ. Itu sahaja yang boleh buat. Rasa-rasa Farah, boleh ke kita buat macam tu kat Malaysia? Bagi pendapat saya, dia macam tak wajar lah. Bukan tak wajar lah, macam tak perlulah kot sampai ke tahap macam tu sekali. Sebab kita Malaysia ni kan more kepada kadang-kadang kita kan kebebasan suara macam tu kan. Jadi kalau kita buat macam, kalau pihak kerajaan buat macam mengikutkan kerajaan Singapura tu, dia macam kita memaksa tau.
kadang-kadang sebab kita memaksakan rakyat kita untuk menderma organ. Itu kadang-kadang membuatkan macam apa tu, kita punya kebebasan tu tersekat. Macam contohnya kan, okey kita kan rakyat Malaysia. Okey, lepas daftar rakyat Malaysia tu kena derma organ. Lepas tu macam kebebasan kita tu macam kan badan aku, kenapa aku pula yang kena tanggung Betul. kan. Jadi sebab kita menderma organ ni kita kena faham ada setengah orang tu dia kadang-kadang pemikiran dia orang kalau macam kita paksa dia orang kan, kita kan kalau dipaksa lagi tak suka. Sebab kalau kita benda ni sebenarnya menderma ni macam menderma ni kan istilah untuk macam sukarela sebenarnya. Dia more kepada sukarela, bukan kita memaksa. Kita tak nak paksa sebab kalau kita paksa lagi orang benci sebab kita lagi kita benci benda ni. Sebab itulah kadang-kadang kenapa kerajaan dia kadang-kadang bila terdesak baru mereka macam ikhtiar lebih lah. Sebab menderma ni kita kena, istilah dia kena sukarela. Kita tak nak paksa rakyat sebab kalau kita paksa rakyat lagi benci. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak macam mengeratkan menderma organ ni. Bukan kita nak benda ni macam satu kepaksaan macam tu. Jadi dia sebenarnya tak perlulah sebenarnya sampai ke tahap macam tu sekali. Sebab kita rakyat yang tak adalah kita rakyat berbebas ikut ikut syarat-syarat macam tu. Betul. Malaysia ni beruntung sebenarnya sebab kita memiliki kebebasan bersara. Tak ada, pemimpin kita pun tak ada paksa-paksa semua ni di atas kita sendiri. Nak derma, tak nak derma, sudah. Kan lebih paksa bang buat perhimpunan kuning pula. Yelah. Betul tu. Kita rakyat kita kalau paksa sikit mengamuk. Sikit mengamuk. Itu kena. Itulah susah kadang-kadang. Jadi kita tak nak jadi macam negara-negara luar. Kalau kita tengok kan, macam negara luar kan, mereka kan kalau dipaksa kan memberontak. Lepas tu kadang-kadang macam ingat tak peristiwa yang kita macam perarakan kuning tu kan dah menyusahkan ramai orang. Berniaga tu masalah peniaga, masalah orang budak-budak lagi sekolah pun takut. Jadi itu sebenarnya kita nak mengelakkan benda sikit jadi besar-besar macam tu lah. Betul. Kalau boleh kerajaan sekarang kena kurangkan masalah, banyakkan memberi. Betul tu. Okay, sebelum ke soalan last, ni kita pun dekat penghujung rancangan. Sebelum penghujung rancangan, kita ke sebelum soalan last, saya nak iklan sikit boleh ya Farah? Boleh. Okay, saya nak iklankan yang semua pendengar MKR jangan lupa komen. Siapa MKR pergi je kat Facebook kita orang, Instagram kita orang, TikTok, Twitter, My Campus Radio, and comment, like and share. Macam biasa boleh check out juga kat video-video menarik kami di YouTube channel kami My Campus TV and My Campus Radio. Dan masih lagi bersama Ken dengan show kita Derma Organ, Selfish Menjadi Batu Penghalang. Dengan saya bersama tetamu saya Noh Farah Hazi ataupun Farah untuk kita berkongsi pendapat tentang derma organ. Okey, sebelum kita soalan terakhir, Farah, penjual organ ni kita diharamkan kat Malaysia ni dan juga kat beberapa negara. Lepas tu Farah tahulah rakyat Malaysia ni suka duit. Siapa yang suka duit? Tapi kalau kita buat istilah, dia buat macam rakyat Malaysia ni bersetuju ke kalau derma organ ni dapat bayaran? Okey ke Farah? Dia macam dia reverse. Daripada beli kat ni baik kerajaan bagi Malaysia bagi duit. Yelah. Nampak legal. Yelah. Betul. Farah okey ke? Dia sebenarnya bukan masalah duit dekat sini. Dia sebenarnya masalah orang kadang-kadang tak nak kenapa susah menderma organ ni sebab orang tak nak dapat side effect selepas menderma organ.
Dia kan kalau kita menderma organ ni kita kena fikir banyak. Derma organ ni okey, contohnya kalau macam kalau macam pengikan yang mayat tu tak apalah. Tak adalah tak apa kan, sebab dia tak akan rasa kesakitannya selepas tu kan. Tapi kalau kita kena fikir okey, contohlah kita derma organ. Lepas tu kita masih hidup lagi. Jadi perjuangan kita nak teruskan hidup tu macam mana? Sebab okey, contohlah kita kan siapa nak tanggung sakit dia, siapa nak tanggung kos-kos selepas dia, sebab kita kadang-kadang yang menderma organ ni kadang-kadang insurans tak nak cover. Dia ada certain polisi dia orang cover, certain polisi dia orang tak cover derma insurans ni. Jadi itu salah satu apa tu faktor lah kenapa ramai orang tak derma organ. Tapi pihak kerajaan mungkin bukannya bagi duit macam tu je, itu nampak sangat lah kan, kita pentingkan duit kan. Mungkin sagu hati lah lebih kurang, macam kita kita dah kan rakyat Malaysia kan suka apa memberi kita dapat menerima balik kan. Jadi Betul-betul. contohnya kita kalau macam kita dah memberi, jadi takkan tak dapat sagu hati kan, macam tu lebih kurang. Jadi dia tak minta banyak pun, dia cuma kadang-kadang kita ni tanggung kita punya kos ke macam selepas kita menderma, kita punya kos, sebab kita tahu kan perubatan perubatan memang mahal, tak kisahlah swasta ke kerajaan ke, memang kalau medical memang mahal. Jadi orang kadang-kadang yang macam orang susah kan, diorang pentingkan sikit tahu kos-kos ni semua. Sebab kita mungkin kalau macam kerajaan tu mungkin kalau macam dia dah menderma kan, mungkin diorang boleh macam contohnya tanggung kos rawatan ke, ataupun lepas menderma tu kalau macam dia ada masalah ke ditanggung ke, macam tu lebih kurang. Jadi dengan itu mungkin dapat menarik minat-minat orang Malaysia ni untuk menderma. Salah satunya kita kebanyakannya, kita sebenarnya majoriti kos sebenarnya. Sebab kita tak ada setengah orang dia tak kisah, ada setengah orang dia kisah. Jadi bukannya sebab kita kalau nak kurangkan kes-kes macam pembelian organ-organ ni, kalau nak kurangkannya salah satunya macam tu lah lebih kurang, rakyat kerajaan kena more kepada memberi sagu hati macam tu. Sebab ini kan jarang kita menderma organ tu, macam tak semua orang pun, setengah-setengah orang je pun. Sebab seorang boleh kita kalau seorang boleh derma 2-3 boleh derma 2-3 organ macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Sebab ini pun penjualan organ ni pun kadang-kadang pun kita sebenarnya tak tu sangat, dia more kepada luar negara sebenarnya penjualan organ ni. Kita kat Malaysia kurang, tak pernah jumpa lagi lah macam tu. Kan dulu kan ada kes culik banyak, kes culik van putih kan. Betul. Dia ambil budak-budak, diculik budak-budak, lepas tu adakah kes dia jual organ-organ budak kecil. Betul tu, sebab kita nak mengelakkan benda-benda tu sebenarnya salah satunya kerajaan kena usaha lebih sikit lah untuk bahagian-bahagian menderma organ ni, supaya rakyat-rakyat Malaysia ni salah satunya kita dapat kurangkan masalah-masalah penculikan, masalah-masalah penjualan organ. Jadi sebenarnya bukan kerajaan je, sebenarnya parti-parti unit-unit yang lain pun, yang macam swasta pun sepatutnya memainkan peranan juga untuk kempen-kempen macam ni. Jadi kita dapat mentukaskan persepsi rakyat-rakyat Malaysia sekarang macam tu. Betul-betul. Sebabkan yelah, bila dah kerajaan buat macam tu, mestilah ada pula side effect dia. Orang lagi banyak menculik. Dia macam ni, dia ada setiap perbuatan mesti ada dia punya consequences. Betul tu. Okay Farah, kita pun ke penghujung rancangan. Terima kasih. Farah ada apa-apa lagi nak cakap? Sebelum tu Yeah. Farah ada passion yang pernah
kes demo organ? So far dekat hospital sekarang kita orang pun sebenarnya jarang menderma organ ni. Kita more kepada menderma darah sebenarnya. Kita menderma organ jarang. Kita more kepada menderma darah yang kalau yang ada pun patient yang kanser tapi diorang more kepada keluarga. Diorang macam anak dengan ayah kan. Jadi itu menderma antara keluarga je lah banyak. Daripada luar jarang lah so far. Sebab kita menderma organ ni memang jarang lah dekat Malaysia. Sebabkan persepsi kan macam tu lah. Jadi dekat hospital swasta pun kalau tengokkan pun memang tak ada banyak pun. Kita mau kepada luar negara. Sebab pun kadang-kadang pun kita pun bukan nak kata kita kekurangan pakar, tapi kita ada je pakar-pakar macam transplant ke apa semua, tapi barang dia macam organ tu yang tak ada. Jadi sebab tu kita kurang. Jadi macam kan kita kan ramai orang jadi sebab tu kadang-kadang patient dia doktor mengencouragekan buat kat luar negara. Kita paling dekat Singapura. Jadi kalau doktor-doktor kat swasta ni dia orang kadang-kadang more kepada pergi ke sana lah. Diorang akan konsultkan diorang punya patient-patient semua. Lepas tu bawa rujukkan kes diorang pergi ke luar negara. Sebab luar negara lagi banyak daripada kat Malaysia kan. Sebab kos nak bawa organ tu pun ke Malaysia pun ambil masa ambil masa satu. Lepas tu kos lagi. Jadi doktor-doktor dekat sini diorang kadang-kadang rujuk diorang punya kes tu pergi ke luar negara lah. Sebab tu dekat Malaysia kurang. Faham. Orang Malaysia pun ada jenis tawakal. Betul. Okay, tak apalah. Faham dia buat. Betul lah orang Malaysia. Betul. Okay lah, kita pun penghujung show kita. Farah ada apa-apa lagi nak cakap? So far nice. Harap dengan tajuk kita hari ni berdemo organ ni dapat memberi sedikit sebanyak persepsi orang-orang muda zaman sekarang dan juga penonton-penonton kita kat sini mengenai menderma organ. Jadi mungkin boleh penonton-penonton semua bolehlah menukar persepsi diorang daripada kenapa nak persepsi diorang kan daripada tak nak menderma pergi ke menderma ke tukar pendapat ke. Kita bukan nak paksa, kita nak bagi satu persepsi yang baru kepada penonton dengan masyarakat zaman sekarang. Kita tak nak bukan yang kita kata zaman-zaman dulu tu diorang punya tu lapuk. Kita cuma nak bertukar persepsi. Kan kita kan dah zaman moden sekarang. Jadi nak tukar persepsi daripada pemikiran zaman dulu dengan pemikiran zaman sekarang lah. Betul. Sebab zaman dulu tak ada canggih-canggih, sekarang canggih-canggih. Orang pun boleh buat hati daripada sayur. Wow, memang ajaib. Okeylah, kita pun ke penghujung rancangan. Terima kasih buat Farah terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk bersama dengan Ken hari ini. Kita berkongsi bersama-sama opinion daripada Farah, pendapat dari Ken, and then also kenapa derma organ ni kurang kat Malaysia. Itu sahaja untuk hari ini dari Ken dengan tim FKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu dan lain topik untuk kita kongsi dan bahaskan bersama orang muda kampus kita. Dan jangan lupa like page FB kita orang, Twitter, Instagram dan subscribe channel YouTube kita orang, Video and My Campus TV untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Sekian, terima kasih. Bye. Bye.